Seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng Bagan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan nombor 4. Sila Menteri Luar Negeri untuk menjawabnya atau timbalan. Sila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Bagan atas pertanyaan yang dikemukakan. Tuan Dipertua, izinkan juga saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Bagan bersekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Parit Bunta, Yang Berhormat Kota Raja dan Yang Berhormat Subang, masing-masing bertarikh 25 Oktober, 1 Disember dan 13 Disember. Kerana pertanyaan tersebut menyentuh isu yang sama. Secara keseluruhannya ada 3 isu utama yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Pertama, berkaitan pandangan dan pendirian Malaysia terhadap Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Kedua, peranan Malaysia menerusi Pertubuhan Kerjasama Islam OIC untuk membina dan membangun semula Afghanistan. Dan ketiga, isu pengiktirafan ke atas kerajaan Afghanistan. Tuan Yang Dipertua, Malaysia berpendirian bahawa sebarang perubahan politik dalaman Afghanistan perlu berpaksikan kepada kepentingan para pemegang taruh serta aspirasi rakyatnya sendiri, iaitu berdasarkan pendekatan dengan izin Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace and national reconciliation process. Di sini terdapat keperluan dan kepentingan untuk menyelesaikan situasi di Afghanistan dengan cara perundingan dan muafakat inklusif yang melibatkan penyertaan semua lapisan masyarakat di negara tersebut dengan matlamat penubuhan sebuah kerajaan Afghanistan yang menyeluruh. Semasa mesyuarat tergempar Jawatankuasa Eksekutif OIC pada 22 Ogos 2021 di Jeddah yang turut disertai Malaysia, OIC telah menetapkan pendirian-pendirian berikut. Pertama, mengukuhkan komitmen dan sokongan OIC terhadap Afghanistan seperti yang dinyatakan dalam resolusi-resolusi yang diterima pakai pada sidang kemuncak OIC dan mesyuarat Menteri-Menteri Luar OIC. Kedua, mengetengahkan harapan masyarakat antarabangsa dan kepimpinan baru di Afghanistan untuk mempromosikan perdamaian nasional dan mematuhi undang-undang antarabangsa dan resolusi serta piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan ketiga, menggariskan kepentingan untuk melindungi dan menghormati hak kehidupan, keselamatan dan maruah rakyat Afghanistan dalam memenuhi deklarasi sejagat hak asasi manusia, the Universal Declaration on Human Rights dengan izin. Secara keseluruhannya, negara-negara anggota OIC bersetuju untuk memberi sokongan penuh terhadap penyelesaian di Afghanistan dalam mencapai perdamaian secara komprehensif dan berkekalan. OIC pada ketika ini sedang memberi tumpuan kepada penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan. Yang Berhormat Menteri Luar Negeri kita telah juga mengadakan perbincangan mengenai Afghanistan dengan rakan sejawat beliau dari Arab Saudi, Indonesia dan Qatar serta Setiausaha Agung OIC. Pendirian Malaysia adalah selari dengan seluruh komuniti antarabangsa, iaitu memberi keutamaan kepada bantuan kemanusiaan dan pembangunan semula Afghanistan. Untuk tujuan ini, Malaysia juga seperti negara-negara lain berpandangan bahawa keterlibatan secara membina dengan izin constructive engagement perlu dilakukan dengan pihak yang berkuasa di Afghanistan. Manakala sebagaimana amalan biasa dalam isu pengiktirafan sesebuah negara, faktor-faktor atau parameter tertentu yang perlu diambil kira atau dipertimbangkan. Antara faktor-faktor tersebut ialah seperti isu keabsahan atau dengan izin legitimacy yang merujuk kepada tahap penerimaan rakyat negara berkenaan terhadap penguasaan dan penubuhan kerajaan di negara tersebut. Seterusnya, kerajaan yang dibentuk hendaklah bersifat inklusif yang merangkumi penyertaan pelbagai golongan termasuk etnik-etnik minoriti serta penyertaan wanita dalam pemerintahan bagi tujuan mencapai keamanan dan kestabilan yang berkekalan. Penyertaan wanita dalam pentadbiran adalah penting bukan sahaja dari sudut memelihara hak-hak wanita dan anak-anak perempuan, women and girls dengan izin, tetapi juga daripada aspek peranan dan sumbangan mereka kepada pembinaan sebuah negara dan masyarakat. Minta rumuskan, Mawi. Akhir sekali, dalam konteks Afghanistan, ia perlu berpaksikan kepada para pemegang taruh serta rakyatnya sendiri.
Dan akhir sekali dalam hal ini Malaysia akan terus memantau perkembangan di Afghanistan. Pada masa yang sama Kementerian Luar Negeri juga bersedia menjadi pemudah cara kepada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGOs dengan izin Malaysia dalam usaha untuk menghulurkan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan yang memerlukan. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Menteri, sila Bagan. Tuan-tuan. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya nak tanya, adakah Yang Berhormat daripada Ampang, Yang Berhormat Menteri Perdagangan Komoditi yang menyatakan keresahan beliau tentang hak asasi wanita di Afghanistan kerana dinafikan peluang pendidikan dan pekerjaan serta penlibatan dalam pentadbiran kerajaan. Beliau nak pergi ke Afghanistan untuk memberikan asuhan ataupun panduan macam mana nak melakukan hak asasi wanita tersebut. Apakah perkembangan tentang perkara ini? Ini penting Tuan Ketua kerana Malaysia sekarang menjadi ahli bangsa-bangsa bersatu, hak asasi bangsa-bangsa bersatu. Itu sesuatu perkara penting. Dan juga yang kedua, adakah pendirian PAS yang menyokong Taliban di Afghanistan akan mempengaruhi dasar luar negara berkaitan dengan pengiktirafan Afghanistan? Terima kasih. Bagan, sila. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Pertamanya, sahabat saya Yang Berhormat Menteri Komoditi, Yang Berhormat Ampang memang telah menyatakan dan telah pun mengambil langkah untuk bertemu dengan Duta Afghanistan di Kuala Lumpur. Kita menghormati dan kita sudah tentu bersimpati dan bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Komoditi kita dalam usaha beliau untuk membantu kerajaan kita, membantu rakyat Afghanistan dalam isu kedudukan dan peranan wanita dalam negara tersebut. Keduanya berkaitan dengan keterlibatan PAS dalam menentukan dasar dan pengiktirafan kita terhadap Afghanistan. Sudah tentu PAS adalah sebahagian daripada anggota kabinet dan sudah tentu apabila keputusan hendak dibuat, peranan PAS seperti juga peranan parti-parti dalam kerajaan dan kabinet dan semua parti-parti politik dalam konteks kita bersama ini dalam isu yang amat penting yang mana seluruh kuasa dunia bersatu untuk melihat Afghanistan itu dipulihkan dan sebagainya. Ini adalah suatu saya fikir pencapaian yang terbaik komuniti antarabangsa, kuasa-kuasa besar bersama negara-negara kecil juga bersatu ingin melihat bahawa Afghanistan dipulihkan sebab segera. Terima kasih. Speaker. Baik. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Kuala Langat. Terima kasih Speaker. Saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Luar Negara Malaysia yang ambil inisiatif yang positif kepada negara Afghanistan dengan kerjasama dengan OIC untuk kita cari macam mana kita nak bentukkan satu negara yang harmoni dan baik di dalam sana. Saya juga kena katakan situasi sekarang ialah sebab Amerika Syarikat keluar tanpa membuat apa-apa lain juga. Saya cadangkan kepada kerajaan Malaysia untuk kita teruskan dengan hubungan melalui OIC ataupun golongan-golongan lain untuk adakan satu dialog di antara Afghanistan dengan Malaysia. Di dalam isu ini saya cadangkan kalau boleh semua ke negara OIC termasuk Malaysia bina satu sekolah khususnya untuk wanita di dalam Afghanistan. Let's put our money where our mouth is. Kita boleh mulakan dengan cara yang baik untuk kita bantu wanita di dalam Afghanistan untuk ada sekolah. Ataupun kita boleh bina sebuah hospital juga dengan kerjasama negara lain di dalam Afghanistan sebab inilah yang diperlukan oleh Afghanistan sekarang dan kita kena tunjukkan kesabatan kita dan juga bantuan kita kepada satuan negara sebagai Afghanistan. Terima kasih. Terima kasih Kuala Langat. Sila. Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya Kuala Langat. Sebagaimana yang beliau juga sebutkan, memang itulah dasar kerajaan kita. Berkaitan sekali lagi dengan kedudukan wanita di Afghanistan ini, suka saya catatkan di sini dan laporkan di sini bahawa laporan World Economic Forum pada pertengahan tahun ini sebelum kerajaan baharu ini mengambil alih juga mengatakan bahawa jurang gender global, laporan indeks jurang global
Gender Global 2021 meletakkan Afghanistan berada di kedudukan terakhir iaitu ke tempat 156 dari kalangan negara-negara. Ini bermakna walaupun Amerika Syarikat dan kuasa barat telah menguasai Afghanistan selama 20 tahun daripada 2001 hingga 2021, keadaan gender dan wanita tidak terbela pun oleh kerajaan dan kuasa-kuasa asing ini. Jadi takkanlah kita nak harapkan Afghanistan yang baru ambil alih kerajaan 2 bulan ini nak tukar dan ubah semuanya dalam masa yang begitu cepat. Tapi apa pun saya bersetuju dengan Kuala Langat bahawa kita perlu kerjasama dengan negara-negara lain untuk membantu Afghanistan khususnya dari segi pendidikan khususnya kepada wanita-wanita dan anak-anak perempuan mereka. Terima kasih. Kepala Menteri. Satu lagi. Saya buat bagi ada soalan. mereka pertanyaan yang ketiga. Sila Ya, ya. ringkas. Ancaman baru di Afghanistan sekarang ialah kumpulan ISIS yang telah mengebom tempat-tempat awam termasuk masjid. Pengeboman di airport Kabul dikatakan ada rakyat Malaysia yang terlibat. Rakyat Malaysia terlibat dengan ISIS agak ramai. Di antaranya berada di Syria sekarang ni, kawasan Idlib. Dan sejauh mana pemantauan kerajaan terhadap rakyat Malaysia yang terlibat dalam ISIS ini, adakah mereka yang baru direkrut atau yang dulu belajar di Afghanistan, dan sejauh mana hubungan mereka dengan rakyat Malaysia dalam hal rekrut ISIS ini yang membuat satu ancaman baru keamanan di Afghanistan sekarang ini. Terima kasih Ketua Raja. Sila. Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya Ketua Raja. Memang itu sudah pun kita juga ikuti dalam media tentang pengeboman masjid dan dituduh dilakukan oleh ISIS. Secara teknikalnya bidang berkaitan dengan keselamatan dan urusan-urusan yang berkaitan tidaklah sepenuhnya berada di bawah Kementerian Luar Negeri. Kita ada sebagaimana Yang Berhormat maklum agensi-agensi yang menjaga keselamatan. Tetapi secara umumnya Kementerian Wisma Putra kita membuat pemantauan dan segala maklumat itu sudah tentu kita akan kongsikan dengan agensi-agensi keselamatan negara kita untuk memastikan sebagaimana komitmen kerajaan Taliban tidak ingin menjadikan Afghanistan sebagai tempat untuk terorisme di seluruh dunia, maka kita bersama-sama dalam komitmen yang sama, Yang Berhormat Ketua Raja. Terima kasih Kepala Menteri.